Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Nurul Khairia binti Muhammad Yusof yang mengajar mata pelajaran fiqh. Baiklah murid-murid, Ustazah mendoakan agar semua murid-murid dalam keadaan yang baik, sihat, di samping keluarga tercinta. Baiklah, hari ini kita akan buat ulang kaji mata pelajaran fiqh. Boleh buka buku teks bersama-sama dengan Ustazah untuk kita bersama-sama membuat ulang kaji. Baiklah, hari ini tajuk yang kita akan buat ialah solat Jumaat. Okey, pertama sekali adalah pengertian solat Jumaat. Pengertian solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu Zuhur pada hari Jumaat secara berjemaah, didahului dengan 2 khutbah. Jadi dekat sini, seperti yang kita pernah belajar sebelum ni, kita kena tahu benda yang paling penting sekali ialah bila kita solat Jumaat, mestilah sebanyak 2 rakaat. Boleh ke lebih daripada 2 rakaat, 3, 4, tak boleh. Dia mestilah 2 rakaat. Sebab apa? Sebab itu telah ditetapkan sejak Zali lagi, 2 rakaat. Selepas itu, dia mestilah dilakukan pada waktu Zuhur. Boleh ke dilakukan selepas waktu Zuhur ataupun Asar, Maghrib, Isyak? Boleh ke? Tak boleh. Sebab dia memang dah ditetapkan pada waktu Zuhur. Dan juga mesti dilakukan pada hari Jumaat. Tak boleh pada hari lain. Sebab hari lain tidak dibenarkan. Hanya hari Jumaat sahaja yang dibolehkan oleh Islam. Jadi last sekali ialah mesti dilakukan sebanyak 2 khutbah. Itu yang mesti murid kena fahamkan dan ketahui. Okey, seterusnya, tuntutan solat Jumaat ini terdapat di dalam Al-Quran, Surah Jumaah ayat 9. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi mengingati Allah ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maksudnya dekat sini, orang itu, bila seseorang itu beriman, bila dengar sahaja azan, dia akan terus pergi mengerjakan solat pada waktu hari Jumaat tersebut. Dan juga dia akan segera ingat Allah, pergi terus ke masjid. Dia tak ada pergi tempat lain. Dia terus pergi masjid dan dia tinggal. Walaupun dia tengah berniaga, dia tengah berjual beli, dia tinggalkan tempat jual beli dia hanya semata-mata untuk menunaikan solat Jumaat yang telah ditetapkan oleh Islam ni. Lebih baik dia buat macam tu, sebab bila dia buat begitu, dia mendapat pahala. Okey, seterusnya, syarat wajib solat. Yang mesti kita tahu, waktu syarat wajib bagi solat Jumaat ada 6. Antaranya ialah, pertama sekali ialah Islam. Maksudnya di sini, syarat sah yang mesti ada waktu untuk menunaikan solat Jumaat, dia mestilah seorang Islam. Boleh ke orang kafir menunaikan solat Jumaat? Tak boleh. Sebab dia dah tetapkan orang Islam tu mesti solat Jumaat. Orang kafir, orang Cina, orang India tak boleh. Okey, seterusnya mestilah baligh. Seterusnya mestilah seorang yang berakal. Orang gila boleh tak? Tak boleh. Dia mestilah seorang yang berakal, yang normal, dia boleh pergi menunaikan solat Jumaat. Seterusnya, dia mestilah berdahika. Dan seterusnya bermustatin, maksudnya yang duduk di dalam kawasan tersebut. Dan terakhir sekali, dia mestilah sihat tubuh badan. Bila dia sihat, dia wajiblah menunaikan solat Jumaat, menunaikan solat Jumaat. Baiklah, itu bagi syarat sah solat Jumaat. Yang ketiga, kita masuk bagi syarat sah solat Jumaat. Jadi dekat sini, syarat sah solat Jumaat adalah dia mestilah didirikan pada waktu Zuhur. Sebab bila dinamakan solat Jumaat, dia mesti waktu Zuhur. Itu adalah syarat sah yang mesti dilakukan pada waktu Zuhur. Seterusnya, dia mestilah didahului dengan 2 khutbah. Dan seterusnya didirikan di tempat yang ditetapkan. Maksudnya mestilah mengikuti mana tempat yang telah ditetapkan, dia mesti pergi dekat situ untuk solat Jumaat. Selepas itu didirikan dengan berjemaah, sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup syarat wajib solat Jumaat. Maksudnya sekiranya masjid itu cukup 40 orang ataupun lebih, boleh menunaikan solat Jumaat. Jadi itu adalah antara
ada 4 syarat-syarat sah solat Jumaat yang patut dan wajib untuk murid-murid ketahui. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan masuk tajuk rukun solat Jumaat. Rukun solat Jumaat terbahagi kepada 13. Rukun ada 13. Tadi syarat sah ada 6. Sekarang ni rukun, kita akan belajar rukun. Ada 13 rukun yang kita wajib tahu dan kita mesti ketahui. Okey, baiklah. Tengok dalam buku teks tu ya. Yang pertama, mesti bila kita buat sesuatu tu mesti ada niat. Jadi rukun juga, bila kita nak tunaikan solat Jumaat, kita kena ada niat yang baik. Niat tu mesti ada dalam diri kita. Niat. Seterusnya berdiri betul bagi yang mampu. Seterusnya takbiratul ihram. Selepas tu membaca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca selawat, salam, dan terakhir sekali adalah tertib. Baiklah, tadi tu rukun. Kita dah belajar tentang rukunnya ada 13. Jadi seterusnya kita akan ambil adalah sunat Jumaat. Bagi solat Jumaat ada berapa bahagian? Ada 8 bahagian. Jadi sekarang kita nak tahu sunat Jumaat ni ada 8 bahagian. 8 terbahagi kepada 8. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak dapat dosa. Maksudnya kita kalau nak buat dapatlah pahala. Kalau kita tak buat, tak dapat apa-apa. Dekat situ Baiklah, sekarang ni pertama sekali sunat Jumaat. Bila kita nak pergi solat Jumaat, apa yang benda kita perlu lakukan sama ada sebelum ataupun selepas sunat Jumaat tu. Jadi benda-benda sunatnya adalah antaranya mandi sebelum pergi ke masjid. Jadi maksud dia mandi sebelum pergi ke masjid ni, kita kena mandi dulu, bersiap-siap, wangi-wangian, pakai yang cantik-cantik. Sebab apa? Kita nak pergi masjid, kita nak menghadap Allah. Jadi kita kena pakai benda-benda yang bersih. Kita kena mandi sebelum pergi masjid. Itu paling penting. Sebab bila kita mandi, bau kita pun wangi. Jadi mestilah mandi dulu untuk pergi mengerjakan solat Jumaat. Seterusnya, membersih dan memotong kuku, tangan dan kaki. Maksudnya di sini bila kita pada hari Jumaat, bila kita nak pergi masjid, kita dah bersiap sedia, kita dah sediakan diri kita, dah bersihkan diri kita, kita dah sabun, dah mandi. Kita bersiap sedia untuk potong kuku, potong tangan. Tangan tu maksudnya bukan potong tangan. Yang kuku yang ada kat tangan tu kita potong. Itu maksudnya. Lepas tu, dan juga potong kuku kaki. Kat situ bila kita buat, kita dapat pahala. Sebab tu dinamakan sunat. Bila hari Jumaat kita buat benda tu, kita dapat pahala. Sebab kita kerjakan pada waktu Jumaat, hari Jumaat. Seterusnya memakai wangi-wangian. Ni yang saya cakap tadi. Bila kita pakai wangi-wangian, kita pergi masjid, kita wangi-wangian, kita akan dapat banyak pahala. Sebab apa? Sebab kita pergi ke sana dengan berwangi. Kita nak menghadap Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang wangi, dalam keadaan yang cantik. Allah suka. Allah suka, Nabi sayang. Jadi benda tu kita kena buat. Seterusnya, datang awal ke masjid. Bila kita datang awal ke masjid, macam-macam kita boleh buat. Sebab tu dia kata sunat. Dia kat situ kita boleh buat apa? Bila masuk je masjid, kita boleh baca Quran, kita boleh selawat kepada Nabi, kita boleh banyakkan ibadah, iktikaf, kita kerjakan solat-solat sunat. Jadi kat situ kita dah dapat pahala. Datang awal masjid, kita dah dapat pahala kat situ. Bukan senang. Hari Jumaat, hari yang banyak kita boleh kutip pahala dekat situ Selepas tu masuk ke masjid dengan mendahului kaki kanan sambil membaca doa. Yang ni pun sama. Bila kita masuk ke dalam masjid, kita baca doa masuk masjid, kat situ kita akan dapat pahala. Masuk kita menggunakan kaki kanan. Sebab apa? Boleh ke kaki kiri? Kaki kiri kita boleh masuk ke dalam masjid? Tak boleh. Kita mesti mulakan dengan kaki kanan. Sebab benda tu adalah perkara-perkara yang baik, yang perlu dilaksanakan oleh umat manusia seperti kita. Okey, seterusnya solat tahiyatul masjid sebelum duduk. Bila kita solat, bila kita dah sampai, kita nak masuk, kita jangan duduk dulu. Kita terus solat tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Sebab itu dinamakan solat sunat. Solat sunat yang kita akan belajar nanti. Kita akan ada seterusnya, selepas ini kita akan belajar tajuk ni. Banyak lagi solat-solat sunat yang kita akan belajar. Bila kita dah termasuk dalam kategori solat sunat, solat hari Jumaat, pada hari Jumaat, jadi solat sunat ni kita akan belajar yang lebih banyak dalam mata pelajaran fiqh ni. Jadi bersiap sedia untuk selepas ni kita akan banyak lagi mata pelajaran fiqh kita ni akan kita belajar. Okey, seterusnya niat iktikaf. Dan terakhir, niat iktikaf ni maksudnya niat yang baik. Kita pergi tu dengan keadaan yang niat yang baik. Betul-betul nak pergi masjid dengan keadaan yang niat, betul-betul aku nak pergi masjid. Bukan sebab aku nak pergi masjid, nak main-main lah, nak berlari lah,
nak pergi sana, nak pergi sini, tak boleh. Jadi kita kena ada niat yang baik, niat yang betul untuk pergi masjid, untuk kita dapat pahala yang banyak, untuk kita dapat pahala yang lebih. Okey, seterusnya yang terakhir tu, nampak kat situ, berzikir dan membaca Al-Quran. Ini yang saya masukkan tadi. Bila kita dah banyak, kita dah laksanakan sunat-sunat Jumaat tu, last sekali kita berzikir. Berzikir ni maksudnya sama ada sebelum kita masuk masjid boleh buat, sepanjang kita perjalanan pergi masjid boleh buat, selepas kita keluar daripada masjid pun kita boleh buat. Tapi lebih afdalnya buat dalam masjid. Bila kita buat dalam masjid, pahalanya pun banyak. Berzikir, kita tunggu, sambil nak tunggu khutbah mula tu kita baca Al-Quran. Jadi kat situ kita dah dapat pahala. Jadi kita kena tahu benda tu. Jadi kita ni wajib. Apa hukum kita kerjakan solat Jumaat ni? Hukumnya adalah wajib bagi setiap umat Islam. Bukan orang kafir, tapi umat Islam. Jadi dekat sini kita berakhirlah tajuk bagi sunat Jumaat. Itu adalah antara 8. Yang kat sini 8. Ada 8 sunat Jumaat yang ada, yang kita dah belajar. Baiklah, yang terakhir sekali, jadi kita dah belajar daripada mula sampai habis tadi, sampailah tajuk sunat Jumaat tu. Jadi kesimpulan yang kita dapat kat sini, Ustaz nak tunjuk, kita kena ingat. Pertama sekali, bila kita nak solat Jumaat, mestilah 2 rakaat. Dan dilakukan pada waktu zuhur, pada hari Jumaat, dan dilakukan 2 khutbah. Seterusnya, kena ingat juga, syarat sah solat Jumaat ni ada berapa? Ada 6. Sebab nanti ada soalan-soalan kuis yang akan Ustazah tanya. Jadi, kena baca dengan apa yang Ustazah ajar tadi tu, kena ingat. Okey, lepas tu rukunnya ada berapa? Ada 13. Sunat Jumaat ada berapa? Ada 8. Jadi kat sini kita kena tahulah, bagi setiap lelaki wajib menunaikan solat Jumaat, sebab tu memang telah ditetapkan oleh Allah. Semua lelaki mesti kena solat Jumaat, kecuali orang yang bukan agama Islam lah. Jadi kita orang agama Islam kena solat Jumaat. Bukan solat Jumaat saja, solat wajib pun kena. Di rumah tu kena juga solat 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan tinggal. Itu benda paling penting. Seterusnya, sebab apa kita buat semua ni? Sebab kita akan dapat pahala. Kita disayangi oleh Allah, kita disayangi oleh Rasul. Sebab tu dekat sini, bila kita buat, kita akan disayangi oleh mereka. Jadi kita nak kasih sayang tu daripada Allah, kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Jadi kita kena buat. Seterusnya, solat Jumaat ni mesti dilakukan kerana ia adalah suruhan daripada Allah. Jadi benda ni wajib untuk lelaki. Dan juga solat-solat Jumaat. Okey, itu kesimpulan yang kita dapat daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi pesanan untuk Ustazah kepada anak-anak murid Ustazah, pertama paling penting, solat 5 waktu, jangan tinggal. Itu paling penting. Sebab solat tu yang menjamin kita di akhirat nanti. Jadi kita kena solat 5 waktu Seterusnya, dengar cakap ibu ayah. Bila ada dekat rumah, semua orang ada bersama-sama ibu ayah, sayang ibu ayah kita, dengar cakap mereka, tolong menolong, bantu mereka. Sebab apa? Sebab kat rumah tu kita bersama-sama ibu ayah kita. Jadi kita bantu mereka apa sahaja yang mereka perlukan. Jangan melawan. Kita kena dengar. Kita dengar dan kita kena patuh segala arahan ibu bapa kita. Sebab kita pun dapat pahala. Okey, baiklah. Jadi yang terakhir sekali yang saya nak sampaikan kat sini, selepas kita dah belajar sama-sama, dah buat ulang kaji tadi bersama-sama, lepas ni buat ulang kaji sendiri. Selepas dah fahamkan apa yang kita belajar tadi, Ustazah anak-anak murid Ustazah jawab soalan-soalan yang Ustazah bagi. Ustazah ada buat soalan online. Jadi Ustazah akan bagi dekat WhatsApp ibu ayah awak. Dia awak jawab daripada situ. Jadi Ustazah nak tahu awak faham ke tak faham ke. Jadi Ustazah akan tahu dekat situ. Jadi awak boleh jawab dekat situ dengan mudah, insya-Allah. Semua boleh, pandai-pandai anak murid Ustazah, insya-Allah boleh jawab dengan baik. Jadi itu sahaja daripada Ustazah. Jangan malas-malas ulang kaji dengan baik. Okey, itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.